TV KPM. Didik TV KPM. Aduh, tolong, laparnya perutku. Sudah beberapa hari aku tidak makan akibat pencemaran Laut Biru. Banyak plankton dan ikan telah mati. Keluargaku pun banyak yang dah mati. Tolong, laparnya. Aduh. Aduh, laparnya perutku. Kesian udang kara tadi kelaparan dia. Baiklah, Assalamualaikum. Selamat datang kepada semua yang sedang menyaksikan slot tahap 1 Didik TV KPM bersama saya pengacara anda hari ini, Abang Irfan Syahmi. Dan tentunya hari ini kita akan belajar tentang bahasa Melayu dengan tajuknya Laut Biru. Dan kita bawakan seorang guru ke udang kara. Inilah dia, Cikgu Arif Hadri Japri, guru cemerlang bahasa Melayu dari SK Padan Indah Ampang Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu. Ya, Waalaikumsalam Irfan. Udang kara ke Cikgu? Udang kara ke Cikgu? Rasanya dua-dua hari ni. Ya, baiklah. Dan kita juga Cikgu Ya, bersama dengan seorang jurubahasa isyarat. Ifam, silakan Cikgu Aziana Mashuri dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Sihat? Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kami untuk episod hari ini. Okey Cikgu, kenapa Cikgu pakai kostum udang kara ni? Tadi dia kata macam, aduh, laparnya perutku. Itulah penonton semua. Apa kaitannya kostum udang kara ini dengan pembelajaran kita dalam bahasa Melayu bertajuk Laut Biru pada hari ini? Betul Cikgu. Kalau nak tahu, kalau nak tahu, kita kenal terlebih dahulu dengan 4 orang murid yang turut menemani kita dalam Google Meet. Jom sama-sama kita berkenalan. Siapakah mereka Cikgu? Silakan. Baiklah, di situ murid kita yang pertama, Khairi Ros Safia binti Kamaruzaman. Hai, selamat berkenalan. Seterusnya kita ada Nur Azra Ilana binti Muhammad Azrul. Hai Azra. Seterusnya kita ada Azahra binti Abdul Aziz. Hai Azahra. Dan Nur Fakihah binti Khairul Fitri. Keempat murid ini merupakan murid dari SK Pandan Indah Ampang, Selangor Darul Ihsan. Sekolah saya tu. Sekolah Cikgu? Ya, saya. Cikgu, nampaknya kita bersama dengan 4 kuntung bunga hari ini. Wah, Ya, seronoknya. betul. Okey Cikgu, dengan tajuk kita hari ini iaitu Laut Biru, apa yang berkenaan? Okey, sebenarnya Laut Biru ini berkaitan dengan merespon dan juga mendengar agar murid-murid di hujung siaran ini akan dapat merespon dengan baik berdasarkan pendengaran dan juga apa yang maklumat yang diperoleh. Jadi nak tahu lebih lanjut, kenalah tunggu sehingga ke hujung siaran ini. Okey, baik, terima kasih Cikgu. Nampaknya itulah dia. Tajuk kita pada hari ini Laut Biru, tapi kalau banyak lagi ponsen kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot tahap 1 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu Arif, Ifan nak tanya, kenapa cikgu jadi nelayan pula sekarang ni? Kenapa tadi ni? Udang kara, sekarang nelayan. Mengapa? Jawapannya ada dalam segmen
kedua ini. Segmen apa? Mudah je murid-murid. Segmen Mari Merespon. Yang penting, murid kena mendengar audio dan memberikan respon terhadap soalan ataupun berdasarkan soalan. Jadi, boleh saya mulakan Irfan? Silakan cikgu. Okey, baiklah murid-murid. Kalau kata kita perlu dengar dan juga memberikan respon berdasarkan soalan, ada tipsnya. Mungkin ada yang tertanya-tanya, bagaimana cikgu? Saya tak tahu. Inilah saya nak kongsikan. Baiklah, tip untuk mendengar dan memberikan respon terhadap soalan. Yang pertama, murid perlu dengar dengan teliti. Kemudian, fahamkan kehendak soalan. Setelah faham, responlah berdasarkan jenis kata tanya. Contohnya kalau apa, biasanya jawapannya ada ialah ataupun adalah. Manakala untuk siapa bergantung kepada jawapannya mesti orang ataupun nama. Okey. Manakala untuk di mana jawapannya tempat. Kalau bagaimana, tentulah cara-cara ataupun langkah-langkah. Manakala kalau kata tanyanya mengapa, sebab ataupun tujuan murid-murid. Dan yang terakhir, berapa? Kalau di soal berapa, anda perlu merespon tentang bilangan. Jelas tak murid-murid? Jelas cikgu. Abang Irfan pun dah faham. Maksudnya Kalau cikgu, kata ya. murid-murid ni kena pasang telinga betul-betul. Betul. Lepas tu kena faham kehendak soalan. Betul. Tepat sekali Irfan. Bagaimana murid-murid ataupun penonton yang berada di rumah? Adakah anda juga jelas? Kalau kurang jelas, jom saya berikan contoh terlebih dahulu. Silakan cikgu. Okey, kita dengarkan audio Laut Biru ini. Betul-betul. Silakan. Aina seorang murid tahun 3. Rumah Aina berhampiran dengan Laut Biru. Ayahnya seorang nelayan. Dahulu, Laut Biru sungguh jernih. Itulah dia audio Laut Biru. Mari sama-sama kita lihat soalannya pula. Bagaimana untuk murid memberikan respon. Okey, dengar betul-betul ya. Irfan dan juga murid dalam talian. Soalannya berbunyi begini. Siapakah Aina? Saya ulang. Siapakah Aina? Jadi berdasarkan audio tadi, siapakah Aina? Okey, baiklah. Saya rasa mungkin ada yang tak tahu, saya berikan contoh. Baik. Jadi berdasarkan audio yang kita dengar tadi, siapakah Aina? Jawapannya, Aina seorang murid tahun 3. Itulah jawapannya. Okey, itulah jawapan berdasarkan soalan yang pertama tadi. Jadi ada yang keliru. Masih keliru tu. Saya lihat di rumah Siapa tu. yang keliru tu, cikgu? Di rumah tu masih ada yang keliru. Kita berikan contoh yang kedua. Mari Baik. kita. Soalan yang kedua. Dengar betul-betul soalannya ya. Kemudian berikan respon anda. Di manakah Aina tinggal? Di manakah Aina tinggal? Cuba fikir, dengar betul-betul fahami soalan. Dengar dengan teliti, ingat kembali audio yang telah didengari dan berikan respon anda. Baiklah, ini saya berikan contoh. Jawapannya, Aina tinggal berhampiran dengan Laut Biru. Aina tinggal berhampiran dengan Laut Biru. Jawapan itu semua tadi sudah ada dalam audio yang murid pendengarkan sebentar tadi. Betul, Okey. cikgu. Baik, kita pergi pula kepada soalan yang ketiga. Okey. Soalannya berbunyi cikgu. Okey, soalannya berbunyi begini. Apakah pekerjaan ayah Aina? Mudah saja. Tadi saya dengar, apakah pekerjaan ayah Aina? Bagaimana? Murid-murid dalam talian yang bersama di studio kita hari ini dalam talian, ada tak yang nak cuba? Yang ingat audio tadi ada? Pantas Azra Ilana. Saya nampak Azra Ilana. Silakan Azra Ilana. Silakan Azra. Berikan jawapan anda. Ayah Aina bekerja sebagai seorang nelayan. Ayah Aina bekerja sebagai seorang nelayan. Kita kunci jawapan tu dan kita semak. Adakah tepat ataupun kurang tepat respon yang diberikan? Pekerjaan ayah Aina ialah nelayan. Tepat sekali. Okey. Nampaknya Abang Irfan Ya, ataupun saya. Irfan. Kita berikan 5 wah untuk wah Azra untuk Ilana. Azra. Tahniah, 5 wah. Tahniah
Azra Ilana. Okey. Bagaimana penonton ataupun sesiapa saja yang menonton, murid-murid ataupun ibu bapa yang menonton di rumah, adakah anda juga dapat menjawab soalan yang tepat seperti Ilana tadi, Azra Ilana tadi? Kalau kata tak tepat, kita uji lagi. Jom kita lihat soalan yang seterusnya. Soalan nombor 4, dengar betul-betul. Bagaimanakah keadaan Laut Biru dahulu? Bagaimanakah keadaan Laut Biru dahulu? Kalau saya dengar tadi audio tadi, ayat yang terakhir dia ada cakap. Ayat terakhir? Ayat terakhir. Jadi murid-murid dalam talian, ada yang nak cuba? Cepat-cepat angkat tangan. Siapa Saya dulu? nampak Khairi Rosafia. Silakan Khairi Rosafia. Kini Laut Biru sangat keruh. Dulu Laut Biru sangat jernih. Adakah jawapan itu muktamad? Adakah respon itu muktamad? Betul ke cikgu? Okey, kalau kata muktamad, jom Okey. kita semak sama-sama, kita lihat. Dahulu Laut Biru sungguh jernih. Tepat sekali. Okey. Saya rasa Irfan kali ini Berapa kita nak bagi? berikan 5 wah lagi. 5 wah lagi. Tahniah. Tahniah. Okey, 5 wah kepada adik yang comel tadi. Ya, Okey. tahniah Khairi Ros. Okey, baik. Nampaknya macam tak lengkap lah. Kita nak uji lagi lah murid-murid Uji kita. lagi, cikgu? Ya, Boleh. mesti penonton yang menonton pun nak lagi ni kan. Sampai sengit-sengit saya punya topi ni kan. Jom kita lihat. Okey. Kita dengarkan audio Laut Biru yang seterusnya. Fokus betul-betul. Kini ramai penduduk kampung yang gemar membuang sampah ke dalam sungai. Lalu sampah tersebut akan mengalir ke Laut Biru. Maka air Laut Biru semakin keruh. Hasil tangkapan ayah Aina juga semakin berkurang. Dahulu, ayah Aina selalu menangkap sekurang-kurangnya 2 kilogram ikan. Tetapi kini mahu dapat seekor ikan pun susah. Selalunya sampah saraplah yang tersangkut di jala ayahnya. Banyaknya sampah, cikgu. Ya, itulah sebabnya Laut Biru ni tercemar. Jadi berdasarkan audio itu, saya nak murid-murid yang di dalam Google Meet ataupun di rumah, sila berikan respon untuk soalan 5. Dengar baik-baik. Soalannya berbunyi begini. Bagaimanakah keadaan Laut Biru sekarang? Bagaimanakah keadaan Laut Biru sekarang? Tak habis saya soal, dah ada yang angkat tangan. Baik. Silakan Az-Zahra. Silakan Azahra. Sekarang Laut Biru semakin keruh. Sekarang Laut Biru semakin keruh. Betul atau tidak? Kita kunci dulu Kita kunci jawapan dulu. tu. Kita soal pula, soalan yang ke-6. Baik. Mengapakah Laut Biru menjadi keruh? Mengapakah Laut Biru menjadi keruh? Ada sesiapa nak respon? Ya, Azra Ilana angkat tangan tanpa henti tu. Silakan Azra Ilana. Silakan Azra. Soalan yang ke-6. Soalan ke-6 tadi. Mengapakah Sekarang- Laut Biru menjadi keruh? Ya, silakan. Kerana ramai penduduk kampung yang gemar membuang sampah ke dalam sungai. Lalu sampah tersebut akan mengalir ke Laut Biru. Kunci ke jawapan tadi? Ya, Betul ke kunci ke jawapan tadi, Azra? Okey, Okey, baik, anda kunci yakin dengan katanya. jawapan anda? Mari sama-sama kita semak jawapan untuk nombor 5 dan nombor 6. Nombor 5 dari Az-Zahra tadi, air Laut Biru semakin keruh. Kita berikan 5 wah 5 untuk wah. Az-Zahra. Tada! 5 wah untuk Azahra. Manakala untuk Azra Ilana tadi yang ke-6, soalan ke-6, ramai penduduk kampung yang membuang sampah ke dalam sungai lalu mengalir ke Laut Biru. Nampaknya jawapan Azra Ilana tadi ataupun respon Azra Ilana tadi kurang gramatis. Kita berikan 4 wah untuk Azra Ilana. 4 wah, tak apa. Lepas tu 4 boleh wah, cuba tak lagi. Tak apa, kita boleh Boleh cuba lagi. Sempat ke kita nak cuba lagi ni? Sempat, cikgu. Sempat. Baik. Teruskan. Okey, baik. Kalau kata sempat,
Kita pergi ke soalan 7 dan soalan 8. Baiklah, soalan 7. Berapakah berat ikan yang berjaya Aina tangkap dahulu? Berapa berat ikan yang berjaya ayah Aina tangkap dahulu? Siapa yang pantas ni nak respon? Kita nampak Fakihah, cikgu? Ya, di situ Nur Fatul. Nur Fakihah. Nur Fakihah, Nur Fatul pula. Salah saya. Itu murid yang lain, cikgu. Ya. Silakan. Kabur penampakannya. Okey, silakan. Bukejikan. Ayah Aina selalu menangkap sekurang-kurangnya 2 kg ikan. Ayah Aina menangkap sekurang-kurangnya 2 kilogram ikan ataupun dia nyatakan tadi 2 kg ikan. Kita kunci jawapan itu untuk soalan 8. Dengar baik-baik soalan terakhir ni saya kira. Apakah yang sering tersangkut pada jala ayah Aina sekarang? Siapa pantas di situ? Semua pantas, cikgu. Semua pantas. Kita nak pilih. Siapakah dia? Kita pilih Khairin Ros. Silakan Khairin Ros. Pada rasa ini mahu dapat seekor ikan pun susah. Sampai saraplah yang tersangkut Ya, di Khairin jalan Ros, ayahnya. silakan. Dia kan tak boleh baca. Silakan Kak Ros. Boleh cuba lagi sekali berikan jawapan. Sampah saraplah yang tersangkut di jalan ayahnya. Okey, baik. Saya percaya Khairin Ros sudah pun mengunci jawapannya. Mari sama-sama kita semak. Adakah respon yang mereka berikan tepat ataupun kurang tepat? Baiklah, nombor 7, soalan nombor 7. Berat ikan yang berjaya Aina tangkap dahulu adalah sekurang-kurangnya 2 kilogram. Itu yang dinyatakan oleh Fakihah. Fakihah. Betul. Sebentar tadi kita berikan 5 wah untuk 5 wah. Fakihah. Ini untuk Fakihah. Tahniah Fakihah. Manakala untuk Khairin Ros, soalan nombor 8 yang sering tersangkut pada jala ayah Aina sekarang ialah sampah sarap. Juga tepat. Kita berikan 5 wah untuk Khairin Ros. 5 wah untuk Khairin Ros. Tahniah Okey. untuk mereka semua, ya. Baik, terima kasih cikgu. Seronoklah sebenarnya kita belajar menggunakan audio. Betul. Tapi jangan risau, banyak lagi yang kita akan dengar selepas ni. Jom kita berhenti berehat dulu hanya di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Ish, Cikgu Arif, cuba tengok ni. Banyaknya sampah. Nasib baik kita ada kempen Jom Selamatkan Laut Biru bersama rakan alam sekitar. Jadi cikgu, untuk segmen kali ni, apa yang kita nak belajar sebenarnya? Apa yang kita nak belajar? Marilah sama-sama. Sesiapa yang menonton di mana jua anda berada, kita lihat dalam segmen ini. Tajuknya, ada soalan, ada respon. Ada respon, ada mata. Macam mana tu? Macam biasa, murid perlu mendengar terlebih dahulu, kemudian memberikan respon terhadap soalan yang diberikan dengan cepat dan tepat. Kalau kata tak ada respon, tak adalah mata. Tetapi bezanya dalam segmen ini, Irfan, Baik. kita akan kumpulkan murid itu secara berkumpulan. Ada kumpulan penyu dan juga kumpulan ketam. Betul lah dekat sini ada dua haiwan ni. Ya. Ada ketam, ada penyu. Jadi, mari kita lihat siapa nak jadi ahli kumpulan ketam. Angkat tangan. Ya. Okey, baiklah, saya pilih Azahra dan juga Nur Fakihah untuk menjadi ahli kumpulan ketam. Okey. Manakala kumpulan penyu, Azra Ilana dan juga Azra Ilana dan juga Khairin Ros Safia. Okey, baik. Ya. Maksudnya ada dua murid di bahagian ataupun kumpulan ketam dan dua murid dalam kumpulan penyu. Betul. Jadi, kalau kata dah ada kumpulan, jom kita dengar audio yang diberikan. Mari kita dengarkan. Baru-baru ini, rakan alam sekitar atau RAS telah datang ke Laut Biru. Mereka mengadakan program rakan alam sekitar di situ untuk memelihara Laut Biru. Baik, itulah audionya dan mari kita lihat
Soalan 1, dengar betul-betul. Bukan lihat dia, dengar betul-betul. Kumpulan mana yang angkat terlebih dahulu, cikgu akan pilih dan kita akan taksir jawapan itu, respon itu. Adakah tepat ataupun kurang tepat? Soalan nombor 1, siapakah Ras? Siapakah Ras? Kumpulan mana yang angkat tangan terlebih dahulu? Saya nampak dari kumpulan penyu. Azra Ilana. Silakan Azra Ilana. Ras ialah singkatan kepada rakan alam sekitar. Ras ialah singkatan kepada rakan alam sekitar. Kita kunci jawapan tu Irfan. Baik, soalan yang kedua, dengar betul-betul soalannya. Apakah yang dilakukan oleh Ras? Apakah yang dilakukan oleh Ras? Kumpulan mana nak jawab? Saya nampak Nur Fakihah. Nur Fakihah dari kumpulan Ketam tu. Ketam tu. Kumpulan Ketam. Angkat tangan. Silakan. Alam sekitar. Mengadakan program alam sekitar. Mengadakan program alam sekitar. Mari sama-sama kita semak jawapan ataupun respon yang telah diberikan. Yang pertama, Ras ialah singkatan kepada rakan alam sekitar. Kita berikan 5 wah, untuk kumpulan penyu. Dari Azra Ilana, 5 wah dari kumpulan penyu. Ya. Baik, seterusnya untuk soalan yang kedua, Ras mengadakan program rakan alam sekitar di situ. Jawapan Nur Fakihah tepat tapi kurang gramatis. Saya kira kita berikan 4 wah untuk kumpulan Ketam. Nampaknya untuk kali ini penyu 5-4 penyu mendahului. Jadi rasanya macam nak lagi tak soalan? Mestilah nak, cikgu. Ya, kalau kata nak lagi, jom kita dengarkan audio yang seterusnya. Silakan. Ramai penduduk kampung yang hadir. Mereka bergotong royong membersihkan kawasan Laut Biru. Okey, terima kasih. Sedap suara. Itulah audionya. Jadi soalannya berbunyi begini. Siapakah yang hadir? Siapakah yang hadir? Untuk soalan yang ketiga, siapakah yang hadir? Kumpulan mana yang angkat tangan terlebih dahulu? Penyu ke Ketam? Okey, kita nampak Khairi Ros dari kumpulan penyu tu. Silakan Khairi Ros. Silakan. Selain Ras, penduduk kampung juga datang ke Laut Biru untuk memelihara Laut Biru. Penduduk kampung, sekali lagi kurang jelas Khairi Ros. Selain Ras, penduduk kampung juga datang ke Laut Biru. Okey, baik, kita kunci jawapan itu. Manakala untuk soalan yang keempat, dengar betul-betul. Apakah yang dilakukan oleh penduduk kampung? Apakah yang dilakukan oleh penduduk kampung? Mana dia? Nampaknya kumpulan Ketam angkat tangan terlebih dahulu di situ. Kita persilakan Az-Zahra. Silakan Az-Zahra. Mereka bergotong royong membersihkan kawasan Laut Biru. Ya, baik. Kita kunci jawapan itu. Kita sama-sama semak adakah respon yang diberikan tepat berdasarkan soalan yang diberi ataupun kurang tepat. Nombor 3, ramai penduduk kampung yang hadir. Nampaknya kumpulan penyu tepat sekali. Kita berikan 5 wah untuk Khairi Ros. Okey, boleh falakat. Ada 10 sekarang ini. Seterusnya, yang keempat, mereka bergotong royong membersihkan Laut Biru. Juga 5 wah untuk kumpulan Ketam. Okey, tahniah semua. Terbalik tu Irfan. Terbalik. Jangan, kita tak boleh sembunyikan. Ya, okey. Nampaknya sengit di sini. Betul, 5 berbalas 5 dalam pusingan kali ini. Dan kita nak tengok lagi, sekali lagi. Kita nak dengar sekali lagi audio yang terakhir. Mari sama-sama kita dengarkan audio yang terakhir. Jom kita fokus. Ada yang membawa plastik sampah, ada yang membawa sarung tangan dan macam-macam lagi. Setelah program tamat, mereka berjaya mengumpulkan sebanyak 100 kilogram sampah. 100 kilogram sampah. Banyaknya. Ya, banyak betul. Jadi soalan untuk soalan yang kelima. Kita dengarkan betul-betul soalannya. Apakah yang dibawa oleh penduduk kampung ketika bergotong royong? Apakah yang dibawa oleh penduduk kampung ketika bergotong royong? Mana dia? Mana dia? Semua Kumpulan angkat tangan, cikgu. semua Susah angkat nak tangan. pilih ni. Okey, Irfan, nak pilih kumpulan mana? Okey, saya pilih kumpulan Ketam dulu. Okey, kumpulan Ketam, kita persilakan ahlinya Az-Zahra untuk memberikan respon. Ada penduduk kampung yang membawa plastik sampah, sarung tangan dan macam-macam lagi.
Membawa macam-macam. Ada sarung tangan, Plastik plastik sampah dan macam-macam lagi. Okey, kita kunci jawapan itu untuk soalan yang terakhir. Berapakah jumlah sampah yang berjaya dikumpulkan? Berapakah jumlah sampah yang berjaya dikumpulkan? Semua tersenyum cikgu nak jawab. Kita bagi Baiklah. Fakihah boleh cikgu? Okey, boleh kita berikan peluang kepada Fakihah. Silakan Fakihah. Silakan. Okey, silakan Fakihah. Mereka berjaya mengumpulkan sebanyak 100 kilogram sampah. 100 kilogram sampah dari Nurul Fakihah, juga dari kumpulan Ketam. Mari sama-sama kita simak jawapan mereka. 5. Ada penduduk kampung yang membawa sarung tangan, plastik sampah dan macam-macam lagi. 5 wah untuk kumpulan Ketam. Okey, 5 wah dan lagi. yang terakhir, mereka berjaya mengumpulkan sebanyak 100 kilogram sampah, juga 5 wah untuk kumpulan Ketam. Nampaknya Okey. wah Banyaknya wah dekat sini. banyak wah untuk kumpulan Ketam. Nak tercabut dah saya punya topi ni. Ya. Jadi mungkin Irfan boleh pilih mana kumpulan yang menang. Kalau kita nampak kat sini cikgu, memang kumpulan Ketam lah yang menang. Nampaknya kumpulan Ketam menang kali ini. Tahniah untuk kumpulan Ketam. Okey, tapi penyu jangan sedih tau, sebab yang ni pun dah cukup hebat dah ni. Betul. Okey, terima kasih cikgu. Dan sekarang kita dapatkan sedikit penilaian untuk murid-murid cikgu hari ini. Bagaimana prestasi mereka? Okey, baiklah. Rumusan dan juga penilaian untuk murid-murid di dalam talian ini ataupun 4 murid ini, kita boleh berikan keseluruhannya 5 wah kerana mereka berjaya mendengar dan memberikan respon dengan baik berdasarkan soalan tentang Laut Biru dan juga ras ataupun rakan alam sekitar. Jadi rumusannya, murid-murid hari ini yang kekal bersiaran dan juga kekal menonton kami, seharusnya anda telah berjaya mendengar dan juga memberikan respon terhadap soalan berdasarkan Laut Biru dengan tepat dan baik. Okey, berikan tepukan untuk diri sendiri. Tahniah semua. Okey, cikgu. Nak tanya juga, bagaimana rakan-rakan kita di rumah nak dapatkan latihan pengukuhan? Mudah saja Irfan. Terima kasih kerana bertanya. Mudah saja kalau kata anda teringin nak uji lagi diri anda tentang Laut Biru ini, bolehlah dapatkan maklumat ini di portal Delima 2.0. Semuanya ada kami kongsikan di situ. Baiklah, itulah dia perkongsian oleh Cikgu Arif tentang Laut Biru. Dan pastinya banyak yang kita belajar hari ini dan kita kena jaga laut kita sama-sama. Jangan cemarkan ia. Baik Cikgu, sebelum kita berpisah, katanya kita ada satu persembahan yang menarik. Ya, Betul ke, cikgu? ada lagu. Ada lagu berkaitan dengan Laut Biru. Jom sama-sama kita nyanyikan. Mari kita.